Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua yang mengikuti live pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Ini kali pertama live setelah balik ke bumi Malaysia ni dan masih lagi dalam kuarantin dalam bilik ni. Dah rasa dah ada mayau dah. Tak lah duduk. Baik. Jadi kita akan baca kitab yang saya baru karang ketika berada di dalam kuarantin ini. Alhamdulillah sempat disiapkan sebuah kitab iaitu kitab Terjiz Al-Liwa' Al-Mu'allam bimawatin as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini adalah kitab yang sebenarnya dikarang oleh Al-Imam Qutbuddin Muhammad ibn Abdullah Al-Khaidri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 894 Hijriah. Jadi ketika saya beli kitab ini baru-baru ni di Mesir, jadi bila balik tu, bila saya baca dan tengok perlu diringkaskan kitab ini untuk dijadikan panduan kepada kita semua sebagai khususnya bagi umat Melayu kita, dan moga-moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semua untuk kita mengamalkan dengan membanyakkan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaflah kalau kata video tak berapa nak ni, dan kemudian tak ada orang panggil apa iklan apa-apa dan sebagainya kerana saya tak erti nak buat macam mana. Sebelum ni orang lain yang tolong buat. Sebelum ni Taki yang tolong nak buat, jadi saya ni kali pertama live seorang-seorang buat, tengok muka sendiri. Baik. Ahlan wa sahlan kepada semua. Baik, kita masuk kepada perbincangan kita. Baik. Sebelum kita bincang berkenaan dengan kitab ini, tentu saya baca dulu mukadimah kitab ini. Jadi tuan-tuan semua moga-moga dah ada kitab masing-masing dalam bentuk PDF yang telah saya share sebelum ni. Moga-moga dapat tengok PDF tersebut. Kita akan baca laju-laju gitu je, jadi tidaklah terlalu mendalam sangatlah kita nak syarahkan tu. Nanti insya-Allah nanti akan disyarahkan kitab ni insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama. Puja-puji hanyalah layak baginya Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya. Di kitab ini saya karang dalam bentuk rajas, bahar rajas. Bahar rajas yang seperti kita sedia maklum, mustaf'ilun. Jadi dan mustaf'ilun. Jadi 6 kali. Jadi di sini bahar rajas ni kerana dia ada lagu dia, dan kemudian kita boleh mudah untuk nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad untuk dinyanyikan. Jadi dan kemudian mudah untuk disusun dalam bentuk syair. Cuma kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya susun ni untuk nak memudahkan kepada kita semua agar kita dapat faham dan juga tengok apa yang telah disebutkan secara ringkas oleh Al-Imam Qutbuddin Muhammad Al-Khaidri radhiyallahu ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Puja-puji hanyalah layak baginya Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya. Baginda dah berpesan kepada kita, lazimkan salawat, pasti bahagia. Selawat salam buat Rasul junjungan, setelah pujian syukur pada Tuhan. Bukan kepada. Setelah pujian syukur pada Tuhan. Ataupun kalau buat setelah puji syukur kepada Tuhan pun boleh, tidak ada masalah. Tapi kena buang, kalau kata kita baca macam tu, kalau dibaca dengan pujian, maka kaf pada kepada tu kena buang, jadi pada saja. Tamam. Ahlan wa sahlan semua. Baik. Juga buat keluarga dan sahabat,
tidak pernah kenal lelah jua penat. Para tabi'in ulama muhaddithin. Katanya ulama muhaddithin. Tak lelah tak lelah sebar millah sayyid mursalin. Yang saya letakkan baris dan saya ucap terima kasih banyak kepada Al-Fadil anak murid saya Ustaz Hakim yang walaupun dia pun dalam kuarantin sekarang ni, tapi alhamdulillah dengan nikmat internet ni saya siap mengarang, saya terus hantar kepada dia dan kemudian dia karang terus, dia tulis balik apa yang telah saya karang dalam apa ni karangan ini dan alhamdulillah dalam sehari dua hari siap apa yang saya tulis tadi dalam bentuk jawi. Baik. Nanti insya-Allah kalau kata ada cetakan ni nanti saya cadangnya untuk letakkan sekali dengan yang Rumi. Semoga yang tidak boleh baca yang Jawi nanti boleh tengok sekali dan ikuti sekali pengajian ini insya-Allah. Tamam. Para tabi'in baik yang kelima. Para tabi'in ulama muhaddithin tak lelah sebar millah sayyid mursalin. Tanpa mereka kita tak punya apa. Tiada beza antara kita dan kera. Ini nazam aku karang buat bekal. Buat tu bukan ya tu. Ba. Baik yang ketujuh tu ba. Ini nazam aku karang buat bekal. Petunjuk buatku jua yang semisal. Jadi saya karang kitab ini sebenarnya adalah untuk diri saya sendiri sebenarnya. Untuk mengingatkan pada diri saya sendiri ketika mana sepatutnya bagi kita untuk melazimkan salawat kepada baginda Nabi SAW. Al-Imam As-Sakhawi radhiyallahu anhu dalam kitabnya Qaulul Badi' ada menyenaraikan mungkin lebih banyak lagi daripada apa yang disenaraikan oleh Al-Imam Qutbuddin Muhammad Al-Khaidri radhiyallahu anhu. Tapi bila saya baca balik dalam Qaulul Badi' ada sebahagiannya yang disebutkan secara tafsil. Manakala Al-Imam Qutbuddin Muhammad Al-Khaidri radhiyallahu anhu menyebutkan secara ijmal. Jadi insya-Allah kalau kita ada rezeki kita akan tafsirkan perkara tersebut insya-Allah taala. Tamam. Agar sentiasa lazimkan beramal dengan selawat kita tak pernah tinggal. Dalam nazam ini akan kusebutkan tempat selawat buat Rasul junjungan. Ini telah dinyatakan wahai teman, Al-Hafiz Qutbuddin jangan kau abaikan. Bukan Qutbun tu, Qutbu. Al-Hafiz Qutbuddin jangan kau abaikan. Telah jatuh hatiku jua pandangan pada kitabnya lalu pena berjalan. Jadi alhamdulillah jadi kalau ada yang ada Telegram tu, minta tolong share di komen ni untuk mudahkan orang lain yang masih lagi tidak download, boleh download sekarang. Tamam. Baik. Jadi ini baik yang daripada pertama sampai ke 11. Ini adalah muqaddimah bagi kitab. Ini yang dalam muqaddimah ini ada disebut bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal iaitu permulaan daripada muqaddimah dapat kita faham apa yang akan disampaikan oleh pengarang bagi kitab tersebut. Jadi saya sebutkan pada bait yang kedua, baginda dah berpesan kepada kita, lazimkan selawat pasti bahagia. Jadi maknanya kitab ni, ini bincang bab berkenaan dengan selawat ni. Jadi memang kitab ni bincang bab selawat pun yang telah saya ambil daripada Al-Hafiz Qutbuddin Al-Khaidri radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Jadi minta kalau yang ada Telegram share link dia tu tolong share kepada teman-teman kita, moga mereka dapat Hazmi dah share dah. Minta boleh masuk dalam Telegram tu dan kemudian boleh download kitab nazam atau tarjiz kepada kitab Liwa Al-Mu'allam. Nah. Baik, jadi tarjiz ni maknanya dirajaskan. Nah, saya rajaskan kitab yang ditulis dalam bentuk nasar, iaitu dalam bentuk tulisan yang karangan, dan kemudian saya ubahkan kepada bentuk syair yang diambil pada poin daripada kitab-kitab tersebut. Baik itu. Jadi kita kenal sedikit tentang Al-Imam Qutbuddin Al-Khaidri radhiyallahu ta'ala anhu Asy-Syafi'i, yang mana beliau adalah seorang ulama besar yang nama beliau Muhammad ibn Abdullah ibn Khaidir ibn Sulaiman ibn Dawud ibn Falah ibn Dumaidah Qutbuddin Abul Khair Az-Zubaydi Al-Balqawi At-Tarmuli Ad-Dimashqi
Asy-Syafi'i Al-Khaidri nisbatan li jaddi abi. Jadi Khaidri itu adalah nisbah kepada datuk sebelah ayahnya. Ha? Dan Al-Imam As-Sakhawi radhiyallahu anhu menyebut bahawa annahu wulida fi lailatul isnain muntasaf Ramadan sanata 21 wa 800 pada tahun 821 Hijriah. Ini tarikh lahirnya Al-Imam Al-Khaidri radhiyallahu taala anhu bi mahallah Bait Lahya min dawahi Dimashq. Dan dia lahir dalam keadaan yatim kerana ayahnya meninggal kecil waktu ketika dia kecil, dan kemudian dijaga oleh ibunya dan dijaga oleh kakaknya yang bertakwa kepada Allah Taala, iaitu minta maaf, dijaga oleh ibunya. Dan kemudian Sayyidina Al-Imam Al-Qaidri radhiyallahu taala anhu hidup dan membesar dalam keadaan baitun al-ilm, dalam keadaan rumah keilmuan, kerana datuknya sebelah ibu adalah di kalangan ahli ilmu, dan juga bapa saudaranya juga sedemikian. Ini bapa saudara sebelah ibu juga termasuk salah seorang di kalangan para ulama pada zaman tersebut. Baik. Dan kemudian Al-Imam Al-Khaidri radhiyallahu taala anhu mempelajari ilmu di Dimashq pada permulaannya, dan mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quranul Karim. Juga beliau menghafal Tanbih Al-Imam Syirazi radhiyallahu anhu. Dan juga beliau menghafal Alfiyah Hadis. Dan juga beliau menghafal Alfiyah Nahwu. Dan juga Mulhatul I'rab. Alfiyah Nahwu ma'ruf Al-Imam Ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan juga beliau menghafal, tapi kalau dilihat pada tarikh lahir Al-Imam, Alfiyah Nahwu, iaitu Al-Imam Ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan juga beliau menghafal Mukhtasar Ibn Al-Hajib Al-Asli. Dan juga sebahagian lagi daripada kitab-kitab lain yang mukhtasar yang dihafalkan oleh beliau. Ini adalah da'bil ulama dan muhassilin pada zaman tersebut. Ini mereka tidak meninggalkan untuk menghafal dan juga mendapatkan ilmu, dan menggabungkan di antara dua kebaikan, iaitu mempelajari ilmu dan juga menghafal ilmu tersebut. Dan kemudian beliau juga terkenal dalam ilmu hadis dan digelar Al-Hafiz. Gelaran beliau adalah Al-Hafiz Qutubuddin. Yakni gelaran yang besar dalam ilmu hadis, dan menunjukkan bahawa ketinggian ilmunya dalam ilmu hadis. Dan kerana itu antara sebab yang saya jadikan kitab ini sebagai panduan adalah kerana beliau masuk di kalangan muhaddisin. Dan tempat salawat kepada Nabi SAW ni kadang-kadang ada orang yang dia cepat untuk membida'ahkan, cepat untuk memandang serong kepada umat Nabi Muhammad SAW. Padahal para muhaddisin terdahulu seperti Al-Imam As-Sakhawi, seperti Al-Imam Qutubuddin Al-Khaidri radhiyallahu anhu menyebutkan tentang perkara tersebut, tiba-tiba dibida'ahkan oleh orang-orang zaman sekarang yang baru hanya sekecil kuku sahaja ilmu hadis mereka. Jadi ini adalah buruk adab kita dengan para a'immah, dan khususnya dengan Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian tidak faham dengan ayat Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan ayat ini tidak dikaitkan dengan mana-mana waktu. Maknanya apa sahaja waktu dibenarkan kepada kita untuk kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang banyak berkenaan dengan kelebihan salawat kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pujian kepada Imam Al-Khaidri radhiyallahu anhu sangat banyak, dan kemudian kita tidak sempat untuk bacakan semua sekali pada malam ini. Jadi kita terus masuk kepada tempat pertama yang perlu kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik yang ke-12. Jadi bab pada kitab yang saya karang ini, pada babnya tadi saya akan letakkan pada muka surat yang khusus. Seperti bab yang pertama ni, tempat pertama yang perlu kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya selepas itu terus kita akan sebut tempat kedua, tempat yang ketiga, tempat keempat, begitu saja. Kita tak sebut ada tempat yang kedua yang perlu kita berselawat, tak sebut dah itu. Jadi moga kita dapat faham tentang perkara tersebut. Dan cuma
sepatutnya bagi kita untuk sentiasa berselawat pada setiap bab. Pada setiap bab kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Janganlah lupa wahai teman semua, mulakan ucapan dengan memujinya. Ini tempat yang pertama kita disunatkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika memulakan ucapan. Ya. Ucapkan hamdalah, jangan engkau leka. Hamdalah iaitu nahd ataupun ringkasan yang telah diletakkan oleh Arab. Antara nahd antaranya adalah hamdalah, basmalah, hauqalah, yani la haula wala quwata illa billah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hamdalah ini alhamdulillah. Jadi ucapkan hamdalah, jangan engkau leka, dan selawat pada Nabi jangan alpa. Jadi setelah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin dan sebagainya, maka jangan dilupakan untuk kita berselawat kepada Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana itu adalah perkara yang dituntut kepada kita. Walau ucapanmu kedengaran indah, tanpa hamdalah salawat tidak berkah. Jadi kalaupun kita punya ucapan kita, apa yang kita sampaikan tadi, satu yang sedap didengar dan sebagainya, tetapi kalau tidak ada hamdalah pada permulaan dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya sebut sini, tanpa hamdalah salawat tidak barakah. Tanpa hamdalah salawat tidak barakah. Walau ucapanmu kedengaran indah, tanpa hamdalah salawat tidak barakah ataupun tidak berkah. Itu. Tanpa hamdalah salawat tidak berkah. Jadi tidak berkat kalau kata tidak ada hamdalah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang perlu kita ambil berat tentang masalah tersebut, kerana ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Mansur Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu dalam Musnadil Firdaus, dibahaskan tentang perkara tersebut. Dan dikatakan beliau, akhbarana Hamd bin Nasr al-Hafiz, qala akhbarana Ibrahim bin Sabbah, qala akhbarana Abu Bakr Muhammad bin Umar ibn Qazar, qala haddathana Ibrahim bin Muhammad at-Tayyan, qala haddathana Husain bin al-Qasim az-Zahid, qala haddathana Ismail bin Abi Ziyad al-Syami, an Yunus ibn Yazid, عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يذكر الله تعالى فيه فيبدأ به بالصلاة علي فهو أقطع ممحوق من كل بركة. Dan kata Nabi SAW, setiap kalam yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimulakan dengan salawat kepada Nabi SAW, maka kalam itu aqta, mamhuqun min kulli barakah. Maknanya terputus dan kemudian tidak mendapatkan barakah pada kalam tadi. Sebab itu saya sebut sini, tanpa hamdalah salawat tidak berkah. Ini berdasarkan kepada hadis yang disebut di dalam Musnadil Firdaus, dan kita ini perlu disyarah dan perlu diletakkan daripada mana ucapan yang telah saya sebutkan ini diambil tempatnya. Maka tempatnya daripada mana? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Al-Imam Qutbuddin Ar-Razi radhiyallahu anhu, Qutbuddin Al-Qaidri radhiyallahu anhu, antara sifat beliau, dia akan munaqasyah tentang hadis tersebut. Dan dia akan berbincang dan kemudian datangkan pandangan para ulama dan sebagainya. Kerana tu kitab ini sangat penting, cuma saya sengaja buat macam ni kerana untuk memudahkan kita faham, tempat untuk kita amalkan terus sebelum kita masuk ke dalam perbincangan para ulama tentang permasalahan tadi. Karena Al-Imam Qutbuddin dia tidak akan masukkan tadi dalam kitab ini kalau ianya tidak boleh diamalkan. Jadi saya ambil yang ittifaq yang telah disebutkan oleh Al-Imam, dan ikhtilaf di dalam kitab tersebut pada masalah para ulama berbincang tentang hadis dan sebagainya, itu perlu dilaksanakan dalam majlis dan kemudian disyarahkan perbahasan tersebut dengan panjang lebar. Baik, tempat yang kedua. Tempat kedua ialah ketika membaca doa setelah selesai berwuduk. Ini dah masuk kepada ibadah. Tadi pada permulaan secara umumnya itu kita punya ucapan kita ketika mana mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ucapan kepada umum dan sebagainya, maka dimulakan dengan hamdalah dan juga salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, iaitu ketika mana membaca doa setelah selesai berwuduk.
Setelah berwudu, angkatlah tanganmu, berdoa dan selawat pada nabimu. Ini sunnah seperti yang dinyatakan Az-Zahid Nasrul Maqdisi, wahai teman. Nasru, no, situ bacanya. Az-Zahid Nasrul Maqdisi, wahai teman. Di dalam dua kitabnya dirakamkan, Al-Maqsud dan At-Tahdzib dia sebutkan. Tamam. Ini sunnah seperti yang dinyatakan Az-Zahid Nasrul Maqdisi, wahai teman. Di dalam dua kitabnya dirakamkan, Al-Maqsud dan At-Tahdzib dia sebutkan. Jadi dalam kitabnya, ada dua kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nasrul Maqdisi radhiyallahu ta'ala anhu, yang ini yang telah disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya Al-Maqsud dan kitabnya At-Tahdzib. Nah, jadi saya ingatkan kepada tuan-tuan yang nak baca kitab ini, yang mana baris saya letakkan tadi itu adalah yang perlu dibaca. Kalau tidak, nanti baitnya ataupun bacaan syairnya tadi akan jadi maksud. Tidak boleh dibaca. Jadi Al-Maqsud dan At-Tahdzib dia sebutkan. Ya. Baik. Jadi dalam dua kitab ini. Jadi Al-Kitab Maqsud dan Tahdzib adalah dua kitab yang mafqud, kata para ulama. Ini kitab telah hilang. Tidak ada lagi. Ya, ada seorang tanya, cara bacaan baik ni ada wazan tentu. Ya, ada wazan. Bukan wazan dipanggil. Dia ada panggil apa ni, baharnya. Yang ini bahar rajas. Saya sebut tadi dah. Bahar rajas, iaitu waktu kitab ni nama dia Tarjiz. Tarjiz Al-Liwa Al-Mu'allam. Bimawatin as-salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua kitab yang saya sebutkan dalam bait ini, iaitu di dalam dua kitabnya dirakamkan, Al-Maqsud dan At-Tahdzib dia sebutkan. Jadi dua kitab ini, iaitu Maqsud dan Tahdzib, disebutkan oleh muhaqqiq, mengatakan bahawa kitab ini mafqud daripada kitab Syekh Nasr al-Maqdisi radhiyallahu ta'ala. Cuba tengok tuan-tuan, pentingnya naqalan para ulama terdahulu terhadap sesuatu kitab. Ya, ketika ulama tadi menakalkan sebuah kitab ataupun nama kitab tertentu di dalam karangan, maka kita dapat tahu bahawa ulama ini ada mengarang kitab yang tertentu. Itu ada orang kata, kenapa nakal saja? Nakal apa ni, Allahumma salli alaihi wasallam, dia macam mengulang balik ataupun mengambil balik daripada apa yang telah ditulis. Maka kita menjawab bahawa sebenarnya naqalan para ulama ini faedahnya besar. Yang pertama, mengajar kita agar kita ini orang yang beramanah dengan ilmu ketika kita naqalkan kitab. Kerana itu sebahagian orang yang menakalkan kitab, dia nakalkan ke semua apa yang telah disebutkan oleh pengarang, tapi dia tak tulis kitab ini telah bahasa yang telah diambil ini daripada kitab sekian-sekian. Jadi ini dikira meniru dan juga menipu dalam ilmu. Yang kedua, mengajar kita untuk kita amanah dengan apa yang telah kita nakalkan. Kalau ini bukan kalam kita, maka jangan kita sebut itu kalam kita. Yang kedua, kata ulama, ketika mana kita nakalkan suatu ilmu tersebut, perlu untuk kita jelaskan di hujungnya sama ada kita nakalkan secara per huruf apa yang telah diucapkan oleh ulama tersebut dalam kitabnya, ataupun dinakalkan dalam bentuk hanya sekadar menakalkan maksud daripada apa yang dibahaskan oleh para ulama tersebut yang mengarang kitab tadi. Jadi kerana tu kalau kita memandang, ada sebahagian ulama yang ketika dinakalkan dalam bahasa yang dia fahami, maka dia akan disebut dalam tu dinakalkan dan juga dengan apa ni, sedikit perubahan ataupun dengan sedikit pengolahan. Dia akan sebut di belakang. Jadi itu bermaksud kata dia telah melakukan sedikit olahan dengan apa yang dia faham daripada yang telah disebutkan oleh alim tadi dalam kitabnya. Maka ini yang akan mengajar kita bagaimana untuk kita menukilkan dan juga kita amanah dalam menyampaikan satu ilmu. Penting itu. Jadi dua kitab ini telah hilang. Kata al-Imam, kata muhaqqiq, telah hilang kitab ni dalam apa ni, tidak ada lagi dalam sejarah, maknanya maf'ud, tidak ada lagi. Ya, alhamdulillah, kawan-kawan, kita tahu kata al-Imam Az-Zahid Nasr al-Maqdisi ada mengarang dua buah kitab, iaitu Al-Maqsud dengan At-Tahdzib. Jadi disebut dalam kitab tadi bahawa di antara tempat yang disunatkan kita berselawat kepada Nabi adalah ketika mana kita berwudu. Nah, jadi di dalam dua kitabnya dirakamkan, Al-Maqsud dan At-Tahdzib disebutkan. Baik. Walau hadisnya dhaif, jangan tinggalkan. Beramal dengannya dapat keuntungan. Ya, kata Al-Imam
Al-Qaidri radhiyallahu anhu dalam kitab ini. Kata beliau bahawa hadis ini dhaif. Tetapi walaupun dhaif, jangan ditinggalkan, kata beliau. Dan hadis dhaif boleh diamalkan di sisi para muhaddisin. Nah, betul saya sebut di bawah, ini amalan para imam pantan, jangan terpengaruh Wahabi hingusan. Jadi saja nak kata kat Wahabi. Jadi pada bait yang ke-19 itu sebut tentang Wahabi. Ini amalan para imam pantan, jangan terpengaruh Wahabi hingusan. Wahabi hingusan, kalau kata mereka nafikan perkara tersebut, ya baikkan. Nah, kita jangan layan dengan mereka. Kerana bagi mereka hadis dhaif adalah hadis maudhu'. Ini ajaib. Yang paling ajaib pada zaman sekarang ni adalah disamakan dhaif dengan maudhu'. Seolah-olah semua dhaif adalah bersama dengan apa yang disebutkan sebagai hadis maudhu'. Ini ajib. Nah, kerana itu Al-Imam Al-Imam Al-Qaidri radhiyallahu anhu menyebutkan antara doa yang dibaca ketika mana kita berwudu, apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita tambah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh pun tidak ada masalah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini antara doanya, antara doa. Ada lagi doa yang lain. Kemudian dibaca qala fa naqul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Hakadha sarraha bihi min ghairi dalilin. Yang ini yang disebut oleh Al-Imam Al-Qaidri, mengatakan bahawa Al-Imam Nasr Makhdisi radhiyallahu anhu menyebutkan perkara ini tanpa dalil. Dan kemudian kata Al-Imam Shihabuddin Al-Azra'i radhiyallahu anhu dalam kitabnya At-Tawassut wal Fathi baina ar-Rawdati wasyarh, ba'da naqlihi hadzal kalam, selepas dia nakalkan kalam yang saya sebutkan tadi, kata beliau sakata anhul jumhur. Jadi jumhur para ulama mendiamkan, tidak menyebut, tidak berkomentar apa-apa tentang hadis tadi. Wa yahsunu tawjihuhu bi annahu du'aun. Dan yang paling utama kita katakan itu adalah doa. Wassalatu alaihi sallallahu alaihi wasallam akibat du'ai mahbubatun wifaqa. Dan kata ulama, kata al-imam disebut di sini, kata apa? As-salatu alaihi, berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas doa itu adalah perkara yang disukai, perkara yang dilakukan dan disukakan oleh para ulama wifaqan. Wifaqan maksudnya ini adalah ittifaq kalangan para ulama. Tidak ada yang menafikan perkara tersebut. Faham? Dan kemudian disebutkan di sini kalam Al-Imam Ad-Damiri radhiyallahu taala anhu, dan juga di dalam Ihya dan juga di dalam Bahar. Kata Al-Imam Ad-Damiri dalam Ihya dan Bahar disebutkan wa yumi'u bi tarafihi ila as-sama' wa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya diangkatkan pandangan kita ke langit, kemudian kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu selepas apa? Selepas berwudu. Jadi jangan kita tinggalkan untuk kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh al-Imam. Dan kemudian ajaibnya al-Imam Muhammad bin Al-Qaidri radhiyallahu taala anhu, setelah mana dia mengatakan bahawa disebutkan oleh Imam Nasr Makhdisi tanpa dalil, kemudian setelah itu dia sebutkan waqad wajadtu li Syekh Nasrin dalilan min al-hadits al-marfu'. Dan kemudian dia kata aku bertumpak dengan hadis. Maksudnya dia hafiz, dia penghafal hadis dan juga alim besar dalam ilmu hadis, al-Imam Qutubuddin. Maka dia kata dak, aku jumpa dengan hadis dan dalilnya ada. Ya, ini sikapnya para ulama. Bukannya bila dengar ada ulama sebut, ulama terdahulu sebut, dia tak jumpa, dia kata tak ada. Ini orang apa? Dia yang tak jumpa, kemudian dia kata tak ada. Ini ajaib. Nah, seperti orang buta menafikan adanya matahari. Boleh? Dan cuba tengok apa yang sikap yang ditunjukkan oleh Al-Imam Qutubuddin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahawa aku cari dan ada dalil. Nah, dan dalilnya daripada kitab yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Shaykh Al-Asbahani dalam kitabnya Fadlus Salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam itu ada hadis yang disebutkan tentang perkara berkenaan dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Baik. Sekurang-kurangnya kita tahu kata adanya hadis, dan kemudian kalau tadi ada sandaran, cukup. Tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga ialah ketika setelah azan. Bait yang ke-20. Telah berkata para imam mulia dari madrasah Syafi'iyah berjasa,
disunatkan selawat buat junjungan kepada yang menjawab tak dan tukang azan. Jadi di dalam madrasah Syafi'iyah ini, para ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa disunatkan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang yang menjawab azan dan juga kepada tukang azan. Ketika tukang azan mengucapkan azan, maka pada waktu tersebut, setelah dia mengucapkan azan, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dalam hadis disebutkan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqulu, thumma sallu alayya." Ketika mana kamu mendengar apa yang telah diucapkan oleh muazzin, maka sebutkan seperti yang dia sebutkan, kemudian berselawatlah kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man shalla alayya salatan, karena siapa yang berselawat kepadaku dengan satu salawat, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah Taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Summa salullaha liyal wasilah, kemudian mintalah kepada Allah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li'abdin min ibadillahi ta'ala. Karena wasilah tersebut adalah satu tempat yang di dalam syurga Allah Ta'ala yang tidak diberi melainkan kepada seorang di kalangan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa arju an akuna anahu, dan kata Nabi, dan aku berharap akulah orangnya. Faman sa'alallaha liyal wasilata hallat alaihi syafa'ati. Siapa yang meminta kepadaku wasilah, maknanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikan wasilah kepada Nabi SAW. Allahumma a'ti Muhammadan al-wasilah. Ya Allah berikan kepada Sayyidina Rasul SAW wasilah. Maka Nabi SAW kata, halat lahu syafa'ati. Maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Jadi, di sini menunjukkan kepada kita bahawa Sayyidina Rasul tawaduk dalam perkara tersebut. Padahal itu memang ditempatkan untuk baginda Rasul SAW. Tidak ada yang lebih layak untuk mendapatkan tempat tadi melainkan baginda Rasul SAW. Tapi tawaduknya baginda Nabi Muhammad SAW. Tetap baginda mengatakan bahawa saya tidak pasti siapa yang akan dapat, dan saya berharap orang itu adalah saya, kata Nabi SAW. Dan sungguh tempat itu memang disiapkan untuk baginda Rasul SAW. Ataupun kemungkinan Nabi mengatakan hadis ini sebelum Nabi mengetahui tentang tempat itu adalah miliknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi menanggung dengan makna Nabi bertawaduk dengan perkara tadi itu adalah lebih aula. Setelah selesai kumandangkan azan dan menjawab apa yang dah dilafazkan. Jadi setelah muazzin dah selesai mengumandangkan azan, kita dah selesai menjawab apa yang telah diazankan oleh muazzin, kecuali tempat yang mana kita perlu mengulang dengan bila disebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita akan sebut la haula wala quwata illa billah. Ya. Jika ini engkau amal tak abaikan, layak bagi musyafaatnya junjungan. Jadi ini yang saya sebutkan ini adalah berdasarkan hadis daripada riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya, mengatakan Nabi SAW mengatakan, siapa yang berselawat kepadaku dan meminta kepadaku dengan wasilah, maka halat lahu syafaati, halat alaihi syafaati, maka layak baginya untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat yang ketiga ialah ketika mana? Ketika setelah dilafazkan azan. Jadi kerana itu, tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jangan kita abaikan ketika azan dikumandangkan agar kita dapat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sentiasa melafazkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini saya karang adalah untuk ingatan. Jadi macam nota kecil kepada kita. Agar nanti kalau kata kita terlupa tempat mana lagi yang kita perlu selawat kepada Nabi SAW, kurang-kurang kita tengok tajuk dia pun kita dah ingat apa yang ataupun tempat mana yang perlu untuk kita lafazkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat yang mutlak yang patut kita selawat adalah bila-bila masa. Selawat saja kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan diturunkan rahmat dan diberikan keberkatan oleh Allah Taala pada waktu dan juga pada diri kita. Baik, tempat yang keempat. Tempat keempat ialah ketika masuk dan keluar daripada masjid. Ini pun ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa dengan perkara ini. Kita masuk dalam masjid, kita keluar daripada masjid pun kita tidak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan Ustaz Hazri Al-Bindani, Syekhuna, yang pun hadir, tengok sekali dah ni. Tegan kita untuk guru tengok. Ya. Baik.
Tempat keempat ialah ketika masuk dan keluar daripada masjid. Ini tempat yang keempat. Yani inda dukhuli ila al-masjid wa inda al-khuruj minhu. Kata al-Imam Qutbuddin Al-Khaidri radhiyallahu anhu. Baik, jika engkau ingin masuk dan keluar dari rumah Allah, janganlah dibiar. Jadi ketika kamu masuk dan keluar daripada rumah Allah Ta'ala, jangan dibiarkan apa dia? Tak berdoa dan selawat, jangan ingkar. Ini suruhan Nabi amalan akhyar. Dan jangan engkau masuk dalam rumah Allah Ta'ala. Dan jangan engkau keluar daripada rumah Allah Ta'ala dalam keadaan engkau tidak berdoa dengan doa masuknya ke dalam masjid. Iaitu doa apa dia? Ketika kita masuk masjid, A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafirli ila akhirih. Dibacakan doa tadi. Ataupun dibaca Allahumma ftah li abwaba rahmatik fa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian buat apa? Kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa ketika mana kita masuk masjid dan keluar masjid. Jadi jangan dilupakan perkara tadi. Itu disebut dalam hadis, Nabi mengatakan idza daqala ahadukumul masjida falyusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebutkan secara jelas, kalau kamu nak masuk ke dalam masjid, berselawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma liyaqul, kemudian baru baca doa. Apa dia doanya? Allahumma ftah li abwaaba rahmatik fa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi makna di sini, sebelum masuk masjid, selawat dulu, kemudian baca doa Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Dan sebelum keluar masjid, berselawat dulu kepada Nabi SAW, kemudian baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi, saya rasa perlu kita disusun satu pula lagi risalah kecil, tulis selawat saja dan juga doa saja. Tapi ini kita nanti akan keluarkan syarahnya. Cuma sekurang-kurangnya kita bagi jadi macam nota buku kecil yang dalam buku tersebut disenaraikan tempat dan kemudian doa dan kemudian selawat terus kepada Nabi. Jadi orang bila buka terus nampak selawat saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang boleh buat yang tu, alhamdulillah. Saya dah tulis yang ni dah, lepas tu nak buat yang tu pula lagi. Bolehlah, cuma terbaik saya bagi idea lah tu dekat orang lain. Boleh orang lain buat pula. Pakat-pakat dapat pahala. Baik. Tempat kelima ialah ketika melalui masjid. Ini perkara yang banyak di kalangan kita terlepas pandang. Ketika kita lalu masjid yang di mana-mana tempat, jarang di kalangan kita yang ketika melalui masjid berselawat kepada Nabi SAW. So perhati tengok, ini adalah perkara yang sangat besar fadilatnya. Itu ilmu ni adalah sesuatu yang sangat mahal. Ilmu ni akan menyebabkan orang ni dapat beramal dengan perkara tersebut. Jadi ketika mana kita lalu di mana-mana masjid, disunatkan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita abaikan perkara tersebut. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadirin semua, kita lalu masjid di kampung kita, kita selawat. Setiap kali lalu pergi ke kedai dan sebagainya, nampak masjid, selawat lagi, selawat lagi, selawat lagi. Ingat, tengok masjid, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok masjid, ingat apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka ini adalah perkara yang besar sebenarnya kedudukannya. Itu saya bila mana membaca kitab ini, saya rasa perlu untuk diringkaskan, disampaikan dalam bentuk bahasa yang sampai kepada orang Melayu kita. Jadi saya ni suka karang syair walaupun bodoh-bodoh pun tulis bilah kan. Moga-moga dapat ambil semua pakat-pakat dapat manfaat kurang-kurangnya. Tamam. Jadi saya sebut pada bait yang ke-27, wahai teman, jangan pernah kau abaikan pesan Abu Hasan, jadikan panduan. Siapa Abu Hasan? Abu Hasan ia adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Minta maaf. Sayyidina Abu Hasan adalah al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Hasan. Jadi saya sebut ni pesan Abul Hasan, patutnya Abul Hasan. Abul Hasan. Jadi ada alif lam di situ. Wahai teman, jangan pernah kau abaikan pesan Abul Hasan, jadikan panduan. Abul Hasan kerana apa? Kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu digelar juga sebagai Abul Hasan. Tamam? Jadi jadikan panduan Sayyidina apa yang telah disebutkan oleh Sayyidina Abul Hasan, iaitu Sayyidina Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Selawatlah jika masjid kau lalui dan lintasi, ini pasti ini pesan Imam Ali. Jadi saya dah pesan di sini. Di sini dalam bait ni saya dah sebut dah, kerana takut-takut nanti ada orang yang ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Dia tak faham siapa Abu Hasan ni. Pesan Abu Hasan jadikan panduan. Siapa Abu Hasan ini? Maka saya sebut pada bait yang seterusnya, selawatlah jika masjid kau lalui. Jadi kalau kamu lalui masjid, maka jangan lupa berselawat kepada Nabi dan lintasi. Dan kalau kamu lintas dalam masjid sekalipun, pun sama juga. Lintas. Jadi maknanya di sini, termasuk di antara orang-orang yang perlu untuk berselawat kepada Nabi SAW. Yang pertama, masuk dalam masjid. Yang kedua, nak keluar masjid. Yang ketiga, ketika kita nak keluar daripada masjid tadi, waktu kita berjalan, nak melintasi masjid tersebut, nak sampai kepada pintu keluar, pun disunatkan kita berselawat kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok apa yang khimah salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW ni agung, masya-Allah, tabarakallah. Dan sepatutnya kita tidak abaikan perkara tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kita faham dan juga kita dapat beramal dengan perkara tadi. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pernah ingat guru saya mengatakan bahawa ketika dia melalui lorong di Paris, waktu ketika dia pergi ke Paris, ini guru saya Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah Ta'ala, ketika kata beliau, saya melalui jalan-jalan di Paris, saya bawa tasbih, kata beliau, dan kemudian saya berselawat kepada baginda Rasul SAW di jalan tersebut. Dan saya beranggap pada waktu itu bahawa moga-moga saya adalah orang yang telah menghidupkan selawat di jalan-jalan tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lalu di jalan-jalan di kampung kita, jalan di kebun kita, jalan di tengah bandar dan sebagainya, kemudian kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap moga-moga kita adalah orang yang pertama menghidupkan di tempat tersebut dengan selawat, dan kemudian nanti akan menjadi saksi di akhirat nanti bahawa fulan bin fulan, fulanah binti fulan dan sebagainya ini pernah berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada di tempat tersebut. Jadi ini perkara yang ringan tetapi fadilatnya besar, dan kemudian faedahnya sangat besar kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Taala adalah selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Jadi saya sebut di sini, wahai teman, jangan pernah kau abaikan pesan Abul Hasan jadikan panduan. Selawatlah jika masjid kau lalui dan lintasi, ini pesan Imam Ali. Ini kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang disebutkan di dalam kitab Al-Imam Qadi Ismail. Kata Qadi Ismail, riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, "Idza marartum bil masajidi fasallu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam taslima." Sallallahu alaihi wasallam taslima. Maka ketika mana kamu melalui masjid, di sini dimaksudkan dengan murur bil masjid di sini, kata al-Imam, muhtamal li ma'nayain. Kata Imam Qutbuddin Muhammad Al-Qaidri radhiyallahu anhu. Yang pertama kata beliau, al-murur 'ala al-masajid min qarijiha. Maksudnya kita melalui masjid daripada luarnya. Jadi fatakunul ba bi ma'na 'ala. Jadi sebab itu disebut idza marartum bil masajidi, ataupun dalam riwayat bil masjidi, itu maksudnya apa dia? Kalau dimaksudkan dengan kita melalui di luar masjid, yakni masjid duduk tepi jalan kita lalu, maka itu dipanggil ba tadi ditakdirkan dengan makna ala, yakni idza marartum 'alal masajid. Ataupun dengan makna yang kedua dengan makna fi, fatakunu ma'nahu, kata al-Imam, idza marartum bil masajidi ay fil masajidi. Ay maksudnya benda ay daqaltum ilaiha. Jadi sebab tu saya sebutkan dua-dua sekali maksud. Di sini pada bait yang ke-28 kalau tuan-tuan perasan, selawatlah jika masjid kau lalui dan lintasi. Jadi ada dua makna. Yang pertama lalui. Lalui apa dia? Lalu. Lintas dalam. Lintas dalam yang saya maksudkan tadi, lintasi, yang ini lintasi di dalam masjid Nabi, masjid tersebut. Itu makna dia. Jadi kalau lalui dengan makna ala dan lintasi dengan makna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena orang kalau melintah, dia akan melintah. Dia melintah ni. Macam ni. Ni jalan, dia akan lintah macam ni. Tidak. Kalau lalui macam ni. Jadi sebab tu kalau lalu, kita melalui masjid, maksudnya kita melalui di tepi masjid. Tapi kalau kita melintasi masjid, melintasi maksudnya kita kena melalui di tengah masjid tersebut. Faham gitu? Jadi kalau kata kita sebut melalui saja, kemungkinan melalui maknanya dengan maksud, ya, melalui tanpa kita masuk ke dalam masjid tersebut. Jadi sebab tu saya meletakkan dua-dua makna, dengan makna ala dan juga dengan makna fi. Tamam? Itu maksudnya. Baik, tempat yang keenam
Ini tempat yang keenam, ialah ketika membaca tasyahud awal di dalam solat. Ini tempat yang keenam. Lepas tu ketika baca tasyahud awal dalam solat, dan ini hukumnya dalam mazhab kita Syafi'i sunat. Ketika tasyahud awal jangan lupa berselawat pada junjungan mulia. Ini dinyatakan oleh imam kita, Asy-Syafi'i, Imam Agung yang berjasa. Di dalam pandangannya yang qadim pula, dinyatakan tidak sunnah menyebutnya. Jadi dalam pandangan qadim dikatakan tidak sunnah menyebut tasyahud awal dengan salawat kepada Nabi SAW. Manakala dalam pandangannya, di dalam pandangan yang jadid bagi dua qaul al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahawa hukumnya adalah sunat ketika mana tasyahud awal. Ini disebut di dalam kitab Al-Um dan juga Al-Imla. Yang seperti yang dinyatakan oleh al-Imam Qutbuddin Muhammad Al-Khaidri radhiyallahu anhu. Tempat yang ketujuh ialah setelah membaca tasyahud akhir. Membaca salawat pada Nabi kita setelah membaca tasyahud kedua. Diwajibkan ini mazhab imam kita. Sunat di sisi segelintir ulama tu, no? Pandangan imam kita bukan picisan. Ini pegangan generasi warisan. Jadi di sini dibahaskan oleh al-Imam Qutbuddin Al-Qaidri radhiyallahu anhu pandangan al-Imam Syafi'i, dan beliau menguatkan pandangan al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahawa pandangan ini bukan pandangan yang biasa. Panjang perbahasan dia tentang masalah ini, hampir 4 ke 5 lain berbincangan berkenaan dengan adillah ataupun dalil-dalil yang telah disebutkan dan istidlal al-Imam Syafi'i bagi mengatakan bahawa ketika tasyahud akhir bukan sekadar hanya sunat sahaja di sini, tapi hukumnya adalah wajib pada waktu tersebut membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebahagian ulama kata tidak, itu adalah sunat saja, dan kemudian berlaku munaqasyah di antara para ulama. Dan sebab itu penting kitab-kitab yang begini kalau boleh kita baca dalam bahasa Arab. Kita akan tengok bagaimana para ulama berbincang hukum dan apa yang telah dibincangkan oleh orang awam pada zaman sekarang. Mereka juga nak masuk bincang dengan hukum dan sebagainya, maka akan menyebabkan berlakunya kerosakan pada ilmu. Karena itu ilmu ni suatu yang mahal, perlu dipelajari dengan usulnya, dengan alatnya, barulah kita tahu khimah ilmu tersebut. Kalau tidak diketahui dan semua orang boleh masuk untuk berbincang tentang masalah tersebut, maka apa beza doktor dengan orang yang tidak belajar apa-apa dalam bidang kedoktoran? Kalau dia bahagian doktor, kemudian dia bincang tentang ilmu perubatannya, dan kemudian orang lain pun boleh juga untuk berbincang perkara tersebut yang duduk di tepi jalan, maka apa beza pengajian dia dengan orang lain? Kalau dalam ilmu keduniaan begitu, apa lagi dengan ilmu agama Allah Ta'ala yang dekat kita dengan, yang akan menyampaikan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memahamkan kita dengan apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sebab itu perlu dipelajari mengikut kepada peringkatnya. Saya tidak menyatakan di sini secara panjang lebar. Dalam satu bait saja saya sebut, dalam lebih kurang 3 bait saja, walaupun perbahasannya panjang, cuma saya sebutkan secara bentuk isyarah, iaitu pandangan imam kita bukan picisan. Ini pegangan generasi warisan. Jadi jangan dipandang rendah pandangan al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan ini pegangan kita mazhab Syafi'i. Itu saya rasa ajaib kalau ada orang mengatakan bahawa mazhab kita dalam bab berkenaan dengan ada sebahagian dalil tidak kuat dan sebagainya. Ini orang yang campur adukkan orang panggil kalau nak buat pizza, dia pergi hentam masuk. Pizza ada beza, ada pizza Mesir, ada pizza orang panggil pizza yang bahagian Itali, ada pizza daripada Amerika Syarikat, ada pizza nipis, ada pizza tebal. Tiba-tiba dia nak pergi campur semua resipi. Pizza Itali, cara Itali lah. Pizza cara Mesir, cara Mesir. Pizza cara US, cara US. Tiba-tiba dia nak masuk campurkan, dia kata tak, pizza Itali kena buat cara Mesir. Ni orang panggil gila. Chef yang tengok benda tadi, dia akan kata ni nak jadi apa akhirnya. Dia tak jadi pizza Mesir, dia tak jadi pizza Itali. Dia akan jadi pizza Itasir, dia panggil Itasir. Yang Itali campur Mesir. Baik. Tempat ke-8 ialah apa? Tempat ke-8 ialah pada akhir bacaan doa qunut. Ni. Pizza iman. Tu dia. Teringat Mesir ni. Baru 10 hari. Lebih kurang. Kami tinggalkan Mesir baru 10 hari. Moga-moga Allah Ta'ala jaga kawan-kawan kita di sana.
Dan Allah Ta'ala jaga semua yang berada di Mesir, para masyayikh, para guru kita, dan juga seluruh yang ada di Mesir, insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala bantulah kepada semua untuk dimudahkan segala urusan. Moga-moga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga moga Allah Ta'ala bantu pihak yang berwajib, pihak kedutaan dan sebagainya yang berada di Mesir dalam menjaga dan juga memberikan panduan kepada para penuntut ilmu di Mesir sana nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bab yang ke-8. Tempat yang ke-8. Saya tidak cadang untuk kita baca panjang, kita sekali pertemuan sejam saja cukup. Karena kalau lebih daripada itu, yang pertama saya cakap sorang-sorang, saya pun boring. Dan kemudian 1 jam ni moga-moga kita dapat manfaat. Esok kita jumpa lagi insya-Allah. Esok majlis kita akan berterusan. Juga 1 jam pukul 8 sampai pukul 9 saja. Tidak panjang. Saya akan insya-Allah akan cuba tepat pada waktunya. Tadi pun kita tepat pada waktu pukul 8 kita start terus. InsyaAllah kalau tidak ada arah melintang, esok pun kita akan start pada waktu yang sama. Baik. Tempat yang ke-8 ialah pada akhir bacaan doa qunut. Telah berlaku perbezaan pandangan, selawat di akhir qunut dibenarkan. Yang pertama, sahih masyhur disunatkan. Yang kedua, jika baca membatalkan. Jadi ada 2 pandangan ulama tentang masalah membaca selawat pada akhir qunut. Sebahagian ulama mengatakan bahawa ianya sunat. Dan ini yang pandangan yang sahih masyhur. Bila saya sebutkan sahih masyhur, ini adalah istilah dalam mazhab kita Syafi'i. Kerana Al-Imam Qutbu Muhammad Al-Qaidri radhiyallahu anhu adalah bermazhab Syafi'i. Dan beliau menggunakan istilah mazhab Syafi'i. Iaitu sahih dengan makna apa? Maknanya muqabil kepada sahih tadi ialah dhaif. Jadi dipanggil muqabil sahih. Sebab tu saya sebut ni yang pertama sahih masyhur disunatkan, yang kedua tu apa dia? Muqabil sahih. Jika baca membatalkan. Pandangan kedua kata batal. Imamuna An-Nawawi menjelaskan pandangan kedua nyata kesilapan. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala secara jelas mengatakan bahawa pandangan yang kedua iaitu pandangan yang mengatakan bahawa membaca doa qunut pada akhir membaca selawat pada akhir qunut membatalkan solat, itu sebahagian dalam pandangan mazhab Syafi'i. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, pandangan itu adalah pandangan yang dhaif. Tamam? Jadi itu secara ringkas apa yang kita boleh faham tentang masalah tersebut. Perbincangannya pun panjang lebar, disebutkan dalam Muhimmat karangan Al-Imam Al-Isnawi radhiyallahu anhu, dan panjang sungguh bahasannya. Lebih kurang dalam 5 ke 6 lai yang telah dibincangkan oleh Al-Imam Qutbu Ad-Din Muhammad Al-Khaidri radhiyallahu taala anhu. Baik, tempat yang ke-9. Kita ada lagi 5 minit lagi, insya-Allah, untuk kita tamatkan live. Dan moga-moga kita dapat mendapatkan manfaat yang baik pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tempat ke-9 ialah ketika disebut tentang baginda Nabi SAW di dalam Al-Quran atau dalam solat dan sebagainya. Jadi kalau kata disebut tentang baginda Rasul dalam solat, dalam Al-Quran, kita tengah baca Quran dalam Quran. Jadi di sini adalah kepentingan kita memahami apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Baik, kalau tidak faham pun tidak ada masalah. Dapat pahala. La aqulu alif lam mim harf, kata Nabi SAW. Walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Baik, kenapa saya gunakan hadis tadi? Untuk mengatakan tak faham pun boleh kita baca. Karena kata para ulama, kalaulah Nabi ingin mengatakan bahawa faham itu sebagai dalil mendapatkan pahala ketika membaca Al-Quranul Karim, maka Nabi tidak akan gunakan perkataan alif lam mim. Karena alif lam mim diterjemahkan oleh para ulama, Allah Ta'ala a'lam bimuradih. Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang maksud bagi ayat tersebut. Itu bila Nabi mengatakan alif lam mim, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim itu harf sebagai satu huruf. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maknanya apa dia? Alif lam mim ini tidak dipaham maknanya oleh kebanyakan manusia. Pun begitu, kamu akan mendapatkan pahala seperti mana setiap huruf yang kamu baca tersebut akan mendapatkan pahala. Ini dalil kata membaca Al-Quran tanpa faham makna dapat pahala. Tetapi kalau faham makna, berkali ganda. Kita akan dapat faham dan kemudian kita akan dapat memahami dan juga orang rasa feel ketika membaca doa tersebut. Membaca ayat Al-Quranul Karim. Sebab tu, kalau dalam Al-Quran disebut tentang Nabi kita Muhammad, kata guru kami yang mulia Maulana Syekh Yusri hafizahullah ta'ala,
Syekh Yusri mengatakan bahawa kalau kamu ingin melihat tentang Nabi SAW, bukalah Al-Quran. Ini seperti yang saya sebutkan juga dalam kitab saya, Syamil, Khulasatul Syama'il. Jadi jika kamu untuk tahu tentang apa ni Nabi SAW, buka Al-Quran, kamu akan tahu tentang Nabi kita Muhammad SAW. Pada setiap muka surat, itu adalah berkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, ini besar kedudukannya. Karena tu lebih-lebih lagi ketika mana kita memahami ayat tadi dikhususkan tentang Rasulullah, maka kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan ini adalah perkara yang dituntut, disebutkan oleh Al-Imam Qutbu Ad-Din Muhammad Al-Khaidri radhiyallahu ta'ala anhu, dan saya sebutkan dalam syair, jika kau mendengar Nabi-mu disebut, berselawatlah, jangan engkau kedekut. Ketika didengar Nabi kamu disebut, jangan kedekut untuk kita menjawab dan juga memberikan salawat dan salam kepada Nabi. Terdengar tentangnya di dalam Al-Quran, juga sedang solat, jangan kau abaikan. Jadi kalau kamu mendengarkan bacaan dan kemudian dalam bacaan tersebut disebut tentang sifat Nabi kita Muhammad SAW, maka jangan kau abaikan untuk menyebutkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang saya sebut lagi? Berhenti sejenak untuk kau lafazkan selawat salam buat Rasul pilihan. Berhenti sekejap. Selawat kepada Nabi SAW. Moga-moga Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat dengan sebab selawat tadi kepada Nabi SAW. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Ibn Uyainah mengatakan bahawa bizikri salihin tatanazzalur rahmat. Sebutnya orang-orang salih ini akan turunnya rahmat Allah Ta'ala. Bagaimana dengan kita menyebut Sayyidus Salihin dan juga Sayyidul Mursalin, Nabi kita Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi, itu akan menambahkan dan mendapatkan keberkatan dan diturunkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata para ulama, disunatkan bagi orang yang membaca Al-Quran ketika mana melalui ayat yang padanya disebut Rasulullah, maka dibacakan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya tutup sebelum kita masuk tempat yang ke-10 pada esok hari, insya-Allah, satu kisah yang telah disebutkan bahawa ada seorang lelaki pada zaman Nabi Allah Musa AS. Lelaki ini tidak ada maksiat yang dia tidak lakukan. Semua maksiat dia lakukan. Jadi moga-moga kita diampunkan oleh Allah dengan maksiat kita, dengan banyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada maksiat yang kita lakukan yang secara terang-terangan, ada maksiat yang kita lakukan secara diam-diam. Moga-moga Allah Ta'ala tutup aib kita, moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Karena kita semua orang berdosa. Tidak ada di kalangan kita orang yang perfect, sempurna, melainkan Nabi kita Muhammad dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi, kalau kita melihat orang yang berdosa, maka kita kena pandang bahawa kita juga di tempat tersebut. Maka kita akan ada sifat rahmat dan juga kita akan ada perasaan kasih. Dan kita tidak akan merasa benci dengan diri pribadi orang tersebut, walaupun kita benci dengan apa yang telah dia lakukan. Tetapi kita tidak akan sekali-kali hajar, tidak akan menghalang diri kita untuk berdekat dan juga untuk kita berbaik dengan mereka, dan kemudian moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang-orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi lelaki ini dikatakan bahawa dia sering melakukan maksiat dan dosa, sehingga ketika dia mati, golongan Bani Israel yang mereka pun banyak masalah melemparkan jenazah lelaki itu di tempat yang kotor dan tidak diabaikan jenazahnya dan tidak dilakukan dengan sebaiknya sebagai seorang manusia. Bukti kepada kita bahawa orang ini sangat jahat. Tapi apa yang berlaku kepada dia? Setelah itu Allah Ta'ala mengutuskan wahyu kepada Sayyidina Musa AS agar mencari jenazah lelaki tadi dan mengambilnya, memandikannya, menunaikan solat kepadanya, dan kemudian ditanamnya seperti manusia yang lain. Dan yang lebih tinggi kedudukannya, diuruskan jenazahnya oleh Sayyidina Musa AS. Ini yang ajaibnya. Dan kemudian Allah Ta'ala, Nabi Allah Musa AS bertanya kepada Allah Ta'ala, kenapa disuruh untuk aku lakukan sedemikian? Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pergi tanya kepada keluarganya, dan keluarganya menjawab bahawa setiap malam dia akan membaca Taurah, dan ketika mana melalui satu ayat ataupun nama seseorang, maka dia akan berhenti dan cium nama tersebut
dan dikatakan nama itu adalah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebabkan karena dia mentazimkan Nabi, memuliakan baginda Rasul, maka Allah Taala memuliakan beliau dunia dan akhirat. Maka kita moga-moga dijadikan sebagai hamba yang diampunkan oleh Allah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazimkan selawat pada baginda Nabi. Esok insya-Allah kita akan bertemu bersama-sama sekali lagi pada pukul 8 malam. Dan moga Allah Ta'ala ampunkan kita semua, berikan keberkatan kepada kita semua, kepada para guru kita dan juga kepada ibu ayah kita. Moga-moga diberkati berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.